Azrul Hafiz bin Muhammad Nazri, Pegawai Penerangan Daerah, Parlimen Kepong dan Batu. Bagi memeriahkan lagi majlis, majlis menjemput Ustaz Muhammad Afendi untuk bacaan doa. Dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هاما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ناسيا إلا ذكرته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما ولا تفرقنا من بعده إلا تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Majlis mengucapkan terima kasih kepada para tetamu yang hadir bagi memeriahkan lagi program taklimat isu-isu semasa anjuran Jabatan Penerangan Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya bersama dengan kerjasama dari KPDN Hal Ehwal Pengguna serta komuniti Taman Beringin. Tanpa berlengah lagi, majlis diteruskan lagi dengan kata-kata aluan dan ucapan dari wakil KPDN Hal Ehwal Pengguna. Dipersilakan. Terima kasih yang saya kasihi pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Yang saya hormati Encik Zaim bin Ramli,
pengurusi KKM Teratai Taman Beringin beserta timbalan beliau Cik Muhammad Zain bin Rozali, Cik Ikhmal bin Muhammad Yusof, pengurusi KRT Taman Beringin, Cik Muhammad Azrul Hafiz bin Muhammad Nazri, pegawai penerangan daerah Parlimen Kepong dan Batu. Seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, makcik-makcik, pakcik-pakcik, bapa-bapa sekalian, yang saya kasihi serta saya hormati. InsyaAllah saya dipanggil ke Taman Beringin Taman Beringin untuk menyampaikan sedikit perkongsian. Saya datang ni bukan nak mengajar, setakat pengalaman sedikit yang saya ada. Saya rasa depan saya ni ramai yang pengalamannya lebih banyak daripada saya, tapi insyaAllah sama-sama kita berkongsi. Saya diberi tajuk untuk menyampaikan ataupun berkongsi sedikit berkenaan dengan dunia sebagai pengguna. Kita semua ni pengguna. Saya yang bercakap ni pun pengguna. Jadi sebagai pengguna, yang paling penting, apa hak kita? Kita pergi keluar, masuk kedai, masuk pasar raya, hatta pergi gerai tepi jalan pun, apa hak kita? Kita berada di Malaysia ni, negara tercinta kita, apa hak kita sebagai pengguna? Dia bersangkut paut dengan dia sebagai rakyat ni, apa hak sebagai rakyat dan apa hak sebagai pengguna. Saya ada sediakan slide sikit, cuma saya akan saya tak akan ambil masa lama sebab saya pun dipahamkan tuan-tuan pun tak makan lagi. Kan makanan dekat belakang pula tu. Kalau makanan jauh sikit tak apa. Baik, kita santai-santai. Kalau tuan-tuan perempuan yang rasa macam tak boleh tahan lapar ke apa, silakan. Boleh ambil makan, tak ada masalah. Kita santai-santai je. Baik, hak dan tanggungjawab kita sebagai pengguna. Next. Ada empat dari sudut konteksnya, ada empat yang perlu kita tahu. Yang pertama, dasar kerajaan terhadap pengguna. Apa dasar kerajaan? Tuan-tuan puan, sekarang ni zaman yang nak jumpa handset 3 sekupang tu memang tak ada dah. Kalau ada, legend. Sekarang ni semua insya-Allah ada telefon yang boleh akses internet, boleh akses Facebook, Instagram, Twitter dan berbagai lagi. Jadi dasar kerajaan ni senang kita nak orang kata nak tahu. Dengan macam hari ni Jabatan Penerangan turun sampai ke Padang. Saya beranggapan yang ada di hadapan saya ni semua boleh dikatakan pemimpin-pemimpin komuniti, yang mana apa yang saya kongsikan pada hari ini boleh tuan-tuan perempuan sampaikan. Kalau seorang tuan-tuan perempuan ambil 10 orang, maka ilmu ataupun perkongsian saya ini boleh disebarluaskan. Begitu juga dasar kerajaan. Sebagai pengguna, kita kena tahu dasar kerajaan tu apa. Undang-undang pengguna, apa dia? Apa hak kita? Penguatkuasaan undang-undang terhadap pengguna dan juga terhadap peniaga di luar sana. Dan akhirnya, pendidikan pengguna. 4 perkara ni sebagai pengguna kita kena tahu. Kalau tidak, susah kita nak hak kita sebagai pengguna tu susah kita nak implement. Bahasa kampung saya, implement. Next. Siapa pengguna, tuan-tuan perempuan? Kalau bahasa kampung, bahasa orang kata nak mudah faham, siapa yang membeli? Budak kecil yang umur 6 tahun, kalau dia pergi beli, dia pengguna. Tapi dari sudut istilahnya, setiap orang yang mendapat barangan dan perkhidmatan dari pasaran untuk kegunaan dirinya dan keluarganya, tidak kira kaki tangan swasta atau kerajaan. Ini nak bagi orang kata sedap ayat lah.
Tapi senang cerita macam saya cakap, siapa yang membeli? Itulah pengguna. Next. Okey, ini hak yang pertama, hak untuk mendapat keperluan asas. Macam saya kata tadi, hak kita sebagai rakyat, hak kita sebagai pengguna. Bila kita sebut pengguna, kita berbalik pada kita sebagai rakyat Malaysia. Ya, hak kita untuk mendapat keperluan asas. Yang ini kerajaan kena, macam mana pun kerajaan kena pastikan kita mendapat hak itu. Hak keperluan asas apa dia? Ya, lauk, pauk, ikan, makanan. Next. Ya, bekalan berterusan, makanan. Kita tak boleh putus bekalan. Itu hak keperluan asas kita. Tak ada makanan, tak boleh hidup. Ya, harga yang berpatutan, berkualiti, segar dan bermutu. Ya, ini di mana kementerian saya masuk. Ya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Kita nak pastikan pengguna dapat harga yang patutan, barangan yang dapat berkualiti, ya, dan juga segar dan bermutu. Ya, jangan dapat barangan yang rosak pula. Ya, next. Ya, tempat kediaman, selesa yang sesuai, selesa dan sesuai. Ya, pendidikan, kesihatan, pakaian, yang ni semua keperluan asas. Pendidikan ni keperluan asas. Ada tak kerajaan sediakan? Ada. Daripada prasekolah sehingga sekolah menengah, sehingga ke universiti. Ada universiti pengajian awam, ada universiti swasta. Kita boleh pilih mana kita nak pergi. Ya. Kesihatan, ada tak kerajaan sediakan hospital? Ada. Klinik. Dulu satu masa punya senang nak pergi klinik, sampai kerajaan sediakan klinik satu Malaysia. Pergi je pukul apa, ada doktor dalam tu. Ya. Pakaian, ada tak kilang-kilang yang buat pakaian untuk kita senang dapat? Memanglah kena beli, tak ada percuma. Tapi senang tak dapat barang. Itu keperluan asas kita. Next. Yang kedua, hak untuk membuat pilihan. Ada tak kerajaan paksa kita? Okey, rakyat kena beli yang ni je. Tak ada kan? Kita boleh buat pilihan. Kita pergi kedai, contoh nak beli susu anak lah, contohnya. Kita ada susu anak jenama A, kita ada susu anak jenama B, kita ada susu anak jenama C, macam-macam. Itu hak kita untuk membuat pilihan. Next. Ya, mendapatkan maklumat yang benar, nilai yang baik, kualiti atau perkhidmatan yang baik. Sentiasa berhati-hati semasa membuat pilihan, membeli di tempat yang menawarkan mutu dan kualiti barangan dan perkhidmatan yang diakui. Ini semua hak kita. Kita nak buat pilihan tu, kita boleh tengok sama ada dia bagi maklumat yang benar tak, kualiti barangan tu berkualiti ataupun tidak. Ya? Kalau tak berkualiti, jangan beli. Harga yang ditawarkan murah ke mahal. Ya? Next. Hak untuk mendapatkan maklumat. Next. Okey. Bila kita nak, kalau kita beli sesuatu barang lah, di belakang tu ada orang kata maklumat-maklumat berkenaan dengan bila tarikh penghilangan, apa isi kandungnya, di mana dikilangkan. Itu hak kita sebagai pengguna untuk dapatkan maklumat-maklumat tu. Kalau kata pembungkusan tu tak ada apa-apa, kita ragu-ragu jangan beli. Sebab hak kita untuk mendapatkan maklumat tu apa ni orang kata deny. Kita tak dapat maklumat tu. Ya? Kenapa yang kita nak dapatkan maklumat tu? Sebab untuk melindungi pengguna daripada iklan-iklan yang menyeleweng, pelabelan yang mengelirukan dan amalan-amalan perniagaan yang tidak beretika. Sekarang ni banyak scammer, telefon sini, telefon sekejap jadi polis, sekejap jadi pegawai mahkamah, sekejap jual benda tu. Ada di atas talian sekarang ni online, jual barang, beli tak sampai ke rumah, sampai ke sudah tak sampai. Mengamuk hari tu, pejabat saya hari raya pertama telefon berdering sebab baju raya tak sampai. Duit dah bayar. Raya pertama. Kami bila cuti-cuti umum ni, kita akan sambungkan telefon pejabat tu dengan telefon peribadi.
Jenuh. Time ni staff saya cerita lah. Dia kata, tuan, tengah nak solat raya duk berdering, cik, baju raya saya tak sampai, kata. Saya telefon sekarang, orang tu tak berjawab. Masalah. Banyak sebab zaman sekarang ni dengan orang kata lagi canggih. Zaman tu lagi banyak orang menipu. Lagi banyak orang nak cari duit mudah. Gitu. Next. Hak untuk mendapat ganti rugi. Kalau kata kita, saya ambil contoh yang banyak berlaku, even di KL, kalau ubah suai rumah, kadang tinggal separuh jalan, kadang dah bagi duit muka tapi kontraktornya tak nampak, kadang pasir, batu, simen dah sampai, kontraktor tak sampai-sampai, macam-macam. Jadi apa kita nak buat? Sebab tu saya sentiasa sarankan, kalau bab ubah suai rumah ni, kalau boleh kita ambil kontraktor yang berdaftar lah. Jangan ambil kontraktor orang kata macam, ni mana ni? Oh, ni si Anu tu buat rumah saya dulu, Amai nak buat rumah saya. Jangan. Kalau boleh ambil yang berdaftar, pastikan dia ada dia berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Masyarakat SSM. Paling tidak bila jadi apa-apa, kita boleh bawa dia ke muka pengadilan. Ramai yang minta maaf cakap, saya nak sebut kan, takut ada yang terasa pula, ambil Bangla, ambil Indo. Ada contoh. Bila jadi macam tu, datang orang-orang duk menjerit terpekik kat pejabat saya pun, saya tak boleh buat apa. Sebab saya nak cari mana. Tapi kalau kata orang kita, ramai kontraktor-kontraktor kita yang kelas kelas E, kelas F, yang kecil-kecil orang kita yang buat, ambil lah. Allah, setakat mahal 1,000-2,000 tak ke mana lah, daripada kita nak ambil yang tak ketahuan. Lepas tu kesudahnya ada satu, dia kata, tuan, simen dah sampai, pasir dah sampai, bata dah sampai, tapi kontraktor dengan pekerja tak sampai lagi. Dah 3 bulan dia kata sampai, pasir tu dah naik rumput dah. Saya tanya nama, dia kata tak tahu, kami panggil dia Man je. Nombor telefon ada 01 apa entah, telefon nombor yang anda ada tiada dalam perkhidmatan. Rumahnya mana? Tak tahu lah tuan. Saya si Anu tu kawan saya, kawan punya kawan yang recommend. Sampai kesudah hilang gitu 20,000. Yang main-main. Kita duit ni senang hilang, tapi susah cari. Gitu. Baik, next. Ya, hak untuk mendapat pampasan bagi barangan perkhidmatan yang tidak bermutu. Ganti rugi yang diperoleh bergantung pada sejauh mana kecacatan barangan atau perkhidmatan. Banyak kes. Bukan kata orang yang orang awam, orang biasa kena tipu. Yang pekerja kerajaan kena tipu. Buat rumah, tukar. Ada seorang tu anggota tentera, sampai dia berpindah ke Sarawak, nak buat gate saja 27,000 960 gitu. Buat gate saja, sampai sudah gate tak sampai. Tapi disebabkan dia ambil company yang ada SSM, ada latar belakang ni, company Cina, kita kejar. Saya cakap dengan staff, saya kata cari sampai dapat, bawa ke mahkamah tribunal. Tribunal kata salah, bayar balik. Dia bayar balik 27,960 gitu. So kita ambil pengajaran lah. Pengajaran daripada apa yang berlaku pada orang. Jangan kita ulangi kesilapan tu. Tak kisah kalau dia kata, oh saya bagi murah 1,000 ke, saya bagi murah 5,000 ke. Jangan. Sekarang ni tak ada apa yang murah. Kita fikir macam tu je. Tak ada apa yang murah. Kalau yang murah tu, adalah yang tak kena. Sama ada barang yang diambil tu barang curi, ataupun memang dia pun nak lari sekali. Ya? Next. Hak untuk mendapat barangan dan perkhidmatan yang selamat. Next. Barangan kesihatan, barangan makanan, ubat-ubatan ni tuan-tuan kena jaga ya. Ada farmasi yang menjual ubat-ubatan yang tak
diiktiraf ataupun tak tak melalui KKM. Mana kata KKM tak approve. Ya, macam baru masa COVID kita dulu, ya, kata ada ubat COVID lah, ada yang makan dan orang kata membahayakan kesihatan sampai masuk hospital apa semua. Dan bukan setakat itu saja, kadang-kadang ubat-ubat biasa, ubat batuk, ubat sakit kepala, pastikan di ubat tu ada orang kata KKM punya nombor pendaftaran. Macam kita beli barang elektrik lah, kalau tak ada sirin tu jangan beli. Janganlah kata nak try lah. Macam mana pun salesman tu kata ini bagus punya barang, ini sudah saya sudah jual 1,000 kuantiti, janganlah beli. Sebab banyak terjadi sampai rumah terbakar, sampai kereta terbakar pakai plug-in charger tempat apa nama tu, yang kita cucuk rokok tu kan, tak ada siring. Kadang kita anggap benda benda kecil je, RM10 je, takkan nak siring kot, boleh pakai dah lah. Jangan. Ada yang sampai terbakar rumah pun ada, benda tak ada siring. Ya, makanan ni saya rasa masa zaman saya kecil-kecil dulu, dia kalau tin kemek ni, kedai-kedai runcit dia kata tak apa, saya jual murah. Alah, ini sikit saja, soal jatuh itu hari. Masa kita kecil tu kita tak tahu. Tapi bila kita dah besar, ada ilmu sikit, saya nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan, jangan beli. Dapat free pun jangan ambil. Bila tin tu kemek, kita daripada luar kita nampak okey je, tapi daripada dalam ada kemungkinan dia berkarat. Bukan daripada luar berkarat, kita ingat daripada luar tin tu berkarat, ini daripada dalam. Dan kemungkinan besar makanan tu rosak tinggi. Kadang-kadang makanan rosak ni bukan kata kita dah bau rosak ke, ataupun kita nampak berkulat. Tak, kadang-kadang tak ada apa. Sebab tu kadang-kadang kalau kita sakit perut, aku makan tadi semua okey, kenapa yang sakit perutnya? Tu punca dia. Sebab kita nampak, contoh saya ambil tin sardin lah, kemek, kita nampak baunya okey, tak ada kulat apa semua, kita pun makan, tok-tok sakit perut. Dalam tin tu yang kemek tu kita tak tahu. Mungkin ada bakteria tu tak merebak lagi pada keseluruhan makanan tersebut. Ya, jadi murah macam mana pun, kalau tin kemek berkarat lagilah jangan. Ya, dan kalau boleh yang nombor 3 tu, pilih makanan yang segar tanpa bahan pengawet lah. Kalau boleh lah, tapi nampak gaya macam susah sikit. Kalau di kampung-kampung senang lah. Kalau di bandar ni, lagi segar lagi bahaya. Sebab lagi banyak dia bubuh pengawet. Macam ikan lah, kita ke pasar, kita kata kita nak beli ikan fresh. Sebenarnya ikan yang fresh tu lah yang tak fresh. Dia bila nelayan tangkap ikan, nak kekalkan kesegaran ikan tu, dia berubat. Dia buah dalam ais, dia berubat. Yang bagus ni ialah ikan beku. Dia tangkap ikan tu, dia masuk terus dalam freezer kapal dia tu, beku terus. Yang tu lah bagus sebenarnya. Tapi orang kita terbalik. Orang kita kata nak ikan segar. Kalau segar-segar, sesegar mana ikan tu, kalau kita pergi sampai orang kata jeti tempat turun ikan tu pun, kalau kata bot tu balik lepas seminggu pun tak segar ikan. Sebab dia nak kekalkan kesegaran ikan tu, dia berubat. Yang betul-betul segar ialah ikan yang dah dibekukan di tengah laut. Yang tu segar, tak ada ubat, terus dia beku. Ya, baik, next. Barang elektrik saya dah sentuh tadi. Pastikan khidmat lepas jualan, waranti dan garanti lah. Baik, next. Hak untuk menyuarakan pendapat. Next. Okey, secara individu, persatuan, boleh. Ini hak kita sebagai pengguna. Apa yang kita tak puas hati, kita kena suarakan. Kalau boleh secara individu, go on secara individu. Kalau tak boleh, melalui NGO, melalui persatuan, melalui KRT macam ni, ya,
melalui media massa. Sekarang ni senang ya. Ada Facebook, ada Twitter, tak puas hati duduk dalam bilik, tembak. Tapi jangan tembak kerajaan banyak sangat. Kesian. Kadang-kadang maklumat tu tak sampai. Ya, kita duk kutuk kerajaan tak buat ni. Sebenarnya kerajaan buat, tapi kita tak tahu. Banyak kes yang duk kadang-kadang, tapi yelah, nak salahkan rakyat pun dah zaman tu macam tu. Zaman sekarang ni, budak-budak zaman sekarang ni dia lebih introvert. Introvert ni dia menyendiri. Jadi kerja dia duduk dalam bilik, apa yang tak kena dia tembak lah. Nak suruh dia pergi ke depan bercakap, memang tidak lah. Orang kata keyboard warrior. Tak kena dia tembak, itu tak kena, ini tak kena. Janganlah. Ya. Baik. Next. Ya, hak untuk mendapat pendidikan pengguna. Ini hak tuan-tuan. Apa yang saya tengah bagi ni, ini hak tuan-tuan untuk mendapat pendidikan pengguna. Apa hak pengguna? Macam mana kita nak jadi pengguna yang bijak? Next. Ya, menyertai bengkel dan seminar, anjuran NGO, persatuan pengguna, menghadiri pameran kepenggunaan, membaca majalah, surat khabar, risalah dan bahan-bahan yang memuatkan isu-isu kepenggunaan, melibatkan diri dalam aktiviti kepenggunaan. Ya. Tuan-tuan, saya anggap kira sudi datang malam ni, dia biasanya malam ni time orang berehat. Tapi tuan-tuan sudi datang dengar sedikit sebanyak perkongsian saya ni, kira baguslah. Saya ucap terima kasih banyak dan tahniah pada diri tuan-tuan dan puan semua. Ya. Next. Hak untuk hidup dalam alam sekitar menjamin kesihatan. Next. Baik, memberi sokongan pada kempen kita semula, menghadkan penggunaan bahan kimia berbahaya, menanam pokok-pokok dan kurangkan penebangan, melibatkan diri dalam aktiviti kebersihan kawasan, mengelakkan pembakaran secara terbuka. Ini hak-hak untuk kita sama-sama menjaga alam sekitar. Ya, sekarang ni banyak tempat kerajaan dah sediakan tong-tong sampah untuk kita asingkan barangan plastik, kaca. Ya, kita kena mulakan langkah ni. Jangan kita tak apalah, buang jelas sekali, nanti pandai-pandailah dia mengasingkan. Jangan. Kita buat, anak kita tengok, dia akan ikut. Kita tak buat, anak kita kan, abah tak buat, nampak je lah. Jangan. Selagi mana kita, saya teringat kata-kata Perdana Menteri keempat dan ketujuh, Tun Mahathir. Antara wawasan 2020, dia nak rakyat kita ke arah minda kelas pertama. Apa minda kelas pertama? Minda kelas pertama ni rakyat yang penuh dengan ilmu pengetahuan, tahu apa hak dia sebagai rakyat, tahu apa hak, kalau kita kecilkan skop kepada pengguna, tahu apa hak dia sebagai pengguna. Tapi nak ke arah minda kelas pertama ni bukan senang, tuan-tuan dan puan. Ya, bukan senang. Selagi mana kita tak buat, anak-anak takkan ikut. Ya, saya sekarang ni, kita di zaman tahun 2022, masih ada lagi orang yang tanpa segan silu buang sampah. Buka tingkap kereta, lori ke van ke apa, pom dibuangnya tin minuman, pom dibuangnya plastik teo ais dia. Dia kadang-kadang kita sedih lah, sebab saya belajar di Sarawak, dan first posting saya pun di Sarawak, Kuching. Saya memang betul-betul berkenan dengan Kuching. Dia ada dua majlis pemandaran, satu Dewan Bandaraya Kuching Utara, satu lagi Majlis Pemandaran Kuching Selatan, DBKU dengan MBKS. Sebab dia besar, so dia bahagikan dua. Kalau kita rasa nak minum petang, nak makan pisang goreng, lupakan. Tak ada gerai tepi jalan yang jual pisang goreng. Tak ada di tepi jalan yang jual kuih muih. Dia memang tak benarkan penjaja tepi jalan, dia tak benarkan. Yang pertama. Yang kedua, nak tengok orang buang sampah tepi jalan, tak ada. Nak tengok sampah di tepi jalan pun tak ada.
memang Sarawak ni sebahagian Malaysia, tapi di Kuching saja nampak macam orang-orang ni bukan orang Malaysia. Pembersih. Dia tak ada orang kata istilah longkang tersumbat ke apa, tak ada. Nak beli nasi lemak pagi, oh jenuh jadi tuan-tuan dan puan. Jenuh. Sebab dia tak ada. Saya bukan kata saya tak against tak suka gerai tepi jalan, tak. Tapi kadang-kadang dia macam sekarang kan, yang bukan warga negara pun buka gerai tepi jalan. Lesennya tak ada, apanya tak ada. Lepas tu dia kotorkannya longkang sampai tersumbat, buang minyak dalam longkang, minyak masak. Jadi bila yang kita nak ke arah minda Kelantan? Tuan-tuan kalau perempuan, kalau ada kesempatan nak jalan-jalan ke Kuching, pergilah. Pergi tengok. Ada tak boleh dapat tin Milo ke tin Coca-Cola tepi jalan? Kalau ada, bertuah semua. Itu yang saya cakap. Next. Apa tanggungjawab kita sebagai pengguna? Tadi kita dah lihat hak-hak kita sebagai pengguna. Sekarang tanggungjawab kita. Yang pertama, membuat penerbangan harga dan kualiti. Ada tak kita buat? Nak beli satu barang, ataupun memang kadang-kadang kita dah tahu dah memang tempat tu jual barangan dia harga lebih kurang, memang kita pergi kat sana. Ya. Yang kedua, berbelanja ikut keperluan. Yang ni memang tak ada sangat lah. Jarang orang belanja mengikut keperluan. Berbelanja lebih keperluan ada. Yang tu biasa. Ya. Meningkatkan pengetahuan, berhati-hati terhadap iklan, membeli daripada peniaga yang jujur, bertanggungjawab sosial dan alam semula jadi. Berhati-hati terhadap iklan ni, tuan-tuan perempuan kena ni ya. Kadang-kadang banyak bukan setakat iklan di tepi-tepi jalan, tapi iklan dalam Facebook, tawarkan dengan barangan dengan harga yang kadang-kadang tak munasabah. Saya ambil contoh, banyak student-student, budak-budak muda, anak-anak kita kena tipu. Jual telefon. Telefon yang berharga RM4,000 ditawarkan dengan harga RM500, RM400. Jangan. Bagi tahu anak-anak, benda yang tak masuk akal, jangan beli. Memang tipu. Takkan ada orang yang nak jual terdesak mana sekalipun, harga dia, barang yang ada pada dia, kalau harga mahal, terdesak mana sekalipun, kita anggarkan dia setakat boleh kurangkan 10 to 20% je lah. Not more than that. Tak adanya barang RM4,000 nak jual RM400, tak ada. Walaupun orang kata dah letak pisau kat leher pun, tak ada orang akan jual. Jadi kalau barang tu harga dia tak munasabah, forget about it. Memang menipu. Ya. Membeli daripada peniaga jujur. Okay, baik, next. Peranan pengguna tindakan, kesedaran mengkritik, penglibatan dan tindakan bersatu padu, membantu memenung inflasi, melaporkan meleongan. Yang last ni seronok ni. Kita kena proaktif sikit. Kalau kita nampak sesuatu, dia rakyat Malaysia ni cukup baik. Kita terkenal dengan tak apalah, biarlah rezeki dia. Sebab tu sampai sekarang berapa kali dah kerajaan war-warkan dalam media sosial, dalam media massa, ada kes yang Jabatan Kebajikan Masyarakat tangkap pengemis yang minta sedekah dekat area sekitar mana-mana, tak kisah KL ke Johor ke mana-mana negeri, tapi kita still bagi tak? Tak apa, rezeki dia. Saya tak nafikan, kadang-kadang memang antara diorang tu memang betul-betul susah, tapi kadang-kadang antara diorang tu tengok dua kaki ada, tangan ada, berdiri tegak, apa sakit dia? Ini orang kata, bukan kata tak nak bagi, tapi kena fikirlah sikit. Kata semua ada, semua cukup, apa sakit dia? Dan bila kita kadang-kadang, yelah, bukan kata apa, duk perhati daripada jauh, lepas dia round kutip apa semua, boleh pula naik kereta. Dia sebenarnya dia ada sedikit mengemis,
bukan setakat di kalangan rakyat Malaysia, tapi warga asing pun ada. Ya, terdiri daripada orang Myanmar, orang Rohingya. Ya, jadi kita kena sentiasa berwaspada. Baik, next. Bijak berbelanja, panjang ni. Saya ringkaskanlah. Kita sebagai bertindak sebagai pembeli yang bijak, ikut keutamaan apabila berbelanja. Jangan termakan pujuk rayu peniaga, aturkan perbelanjaan keluarga, kuatkan semangat. Ni saya bila setiap kali saya datang K tu saya tergelak. Memang saya tak boleh nak tahan. Kuatkan semangat kita membeli belah ni. Itu kita kadang-kadang saya pun tak kuat semangat. Tapi kita kena cuba. Benda yang kita rasa tak perlu, jangan beli. Yang ni kita kena tanamkan, bukan setakat pada diri kita, tapi pada anak-anak kita. Kalau kata benda tu tak boleh, no, tak perlu. Nak pakai bulan depan, beli bulan depan. Jangan kata tak apa, nak pakai bulan depan, kita beli bulan ni. No. Kena tegas dengan diri sendiri. Ya, kadang-kadang. Baik, berhati-hati ketika berbelanja, elakkan pembaziran, rancang perbelanjaan kita, beli barang yang perlu saja, elakkan diri dari ditipu. Lakukan pembelian mengikut kebijaksanaan, adu kepada kementerian, beli barang minta pendapat keluarga, jauhi sikap menunjuk, amalkan sikap berjimat. Ringkasnya, apa yang maklumat ni nak bagi tahu kita, apa pun kita nak buat, kita buat dengan bijak. Kalau kata kita tak tahu ataupun tak ada maklumat dengan benda yang perkara yang kita nak buat tu, kita tanya orang. Orang dulu-dulu selalu orang lama kita kan banyak orang kata peribahasa dengan kata-kata lama kan. Tak tahu sesat jalan. Bila kita tak tahu, kita tak bertanya, memang kita sesat lah. Dan sesat di zaman sekarang ni akan menyebabkan kita kerugian. Kerugian dari segi wang ringgit. Macam saya cakap tadi, kita duit susah nak cari, tapi nak hilang senang. Saya dulu bekerja dengan Jabatan Kastam di KLIA zaman tahun 2007-2008 gitu. Zaman tu cukup hebat skamer tipu anak-anak muda perempuan kita, dengan mengatakan nak berkahwin lah. Tipunya daripada online, daripada Facebook. Zaman-zaman tu Facebook baru nak up, baru nak kira Malaysia ni agak terkejut dengan Facebook tu lah. Dia letak gambar siapa boleh letak, letak pi lah gambar Shah Rukh Khan ke, gambar Kareena Kapoor ke. Anak-anak perempuan kita tergoda dengan gambar. Letaknya gambar Mak Saleh kat situ. Dia kata I love you, you love me, I want to come to Malaysia. Tapi sebenarnya yang duk mesej tu Nigeria dekat nilai 3. Punya ramai sampai bukan berbelas ribu ya, beratus ribu. Ada seorang janda tu sampai bergaduh dengan saya. Saya tunggu dia kat pejabat sampai pukul 8 malam. Dia datang daripada KL. Dia dah bank in 200 ribu. Janda kaya kot. Masa dia bank in, sebelum dia bank in 200 ribu, dia dah bank in 50 ribu. Dia call pejabat, staff saya pindah ke saya. Saya kata, puan dah bank in belum? Dia kata dah. Saya kata berapa? 50. Saya kata cukup setakat tu, jangan bank in lagi. Percaya cakap saya ini penipuan. Dia kata tak, ini tunang saya ni. Saya kata tunang? Tunang betul ke? Sekarang ni tunang puan ni dekat mana? Oh, dia kena tahan dengan immigration. Saya kata atas sebab apa? Oh, sebab dia bawa 1 million pound. 1 million pound kalau zaman 2007 lebih kurang 6 juta lebih duit Malaysia. Saya kata, saya pegawai kastam, kalau hal duit berkaitan dengan jabatan saya, immigration tak ada kena-mena. Kalau macam tu kamu lah tahan. Saya kata kami tak tahan orang bawa duit. Mana ada orang bawa duit cash macam tu. Zaman bawa duit cash tu dah berlalu lah. Ni sekarang ni zaman online transfer je. Dia tak percaya, duk gaduh dalam telefon. Saya kata tak apa puan datang pejabat. Masa tu dah pukul lebih kurang 4 lebih lah. Dia kata saya tak boleh. Saya kata tak apa, pukul apa boleh, saya tunggu.
Oh, lebih kurang pukul 7 gitu. Saya kata okey, tak apa, saya tunggu. Dia datang pejabat saya, dia kata saya dah bank in 200,000, kenapa tak lepas lagi? Saya kata, ha? Tadi 50. Dia kata orang tu minta lagi. Sampai ke sudah 200,000 dah bank in. Duk menangis depan saya. Nak buat macam mana? Memang tak ada orang tu. Banyak berlaku. Itu satu kes lah. Kalau saya cerita ni sampai ke subuh kita. Okay, next. Kempen kepenggunaan, kempen kurangkan penggunaan beg plastik. Yang ni sebenarnya di luar negara dah lama dah. Dah lama tak pakai beg plastik. Kalau tuan-tuan pergi, saya ambil contoh Australia paling dekat dengan kita. Dia dipakai bag, paper bag. Plastik memang dah tak pakai dah. Tapi saya tengok masih kurang kesedaran rakyat Malaysia ni. Dia sanggup bayar 20 sen asalkan dapat beg plastik. Tak tahu nak naikkan sampai ke 50 sen. Ada cadangan ya, kerajaan untuk naikkan sampai ke 50 sen. Tapi itulah, kita kan kata zalim pula. Okay. Kempen beli barangan Malaysia yang ni sentiasa daripada semasa ke semasa kita. Negara kita ni banyak infrastruktur, banyak resource, macam-macam yang syarikat-syarikat Malaysia yang produk-produk keluaran syarikat Malaysia macam-macam. Kalau ada pilihan, pilihlah yang buatan Malaysia. Janganlah, tak payah dah. Dah lepas dah lalu zaman-zaman kata oh barang daripada Jepun bagus, barang daripada US bagus. Tak ada bagusnya. Sekarang ni barang daripada China masuk US, tukar packaging, letak cop made in US. Dia ekspor. Barangnya asalnya daripada China. Ni iPhone yang kata hebat sangat ni pun buat dekat China. Jadi daripada kita nak sokong barangan negara lain, baik kita sokong barangan negara kita. Ya. Kempen kurangkan pengambilan gula, kempen beli barangan original, ya, kuasa pengguna, satu suara, kempen kepenggunaan luar bandar. Next. Baik, kesimpulan dia tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan kena usaha untuk dapatkan hak, 8 hak yang saya cerita tadi. Kalau kita kalau antara 8 hak tu, kalau ada rasa ada hak yang tidak tuan-tuan dan puan dapat, kena suarakan, kena buat aduan. Ya, nanti last sekali saya akan share mana tuan-tuan dan puan boleh buat aduan. Ya. Memainkan peranan dan tanggungjawab, buang sikap buruk pengguna iaitu boros, membazir. Sikap tidak apa, yang saya cakap tak apalah. Kita rakyat negara Malaysia ni memang cukup terkenal. Pergilah mana-mana negara pun, orang kata rakyat Malaysia ni bagus. Memang kita bagus, tapi kadang-kadang dalam kebagusan kita tu ada yang tak bagus. Sebab kenapa? Tak apalah, rezeki demo, biarlah. Yang ni yang tak boleh. Ada benda yang kita boleh biarkan, ada benda kita kena ambil serius. Ya? Ya, tidak merancang pembelanjaan, mudah percaya pada iklan dan jurujual, selalu anggap inilah ini lagi satu. Kita selalu rasa ini last ni, ini kalau dia turun harga ni. Saya ambil satu contoh. Jekyll. Saya masuk Jekyll suatu masa dulu dengan family, duduk saja nak shopping, baju apa semua. Ini pengalaman sendiri. Saya ternampak kain langsir. Saya cakap dengan Umi, saya kata cantik kain langsir ni. Umi kata nak buat apa, kita yang lama pun elok lagi. Saya pun pergi tengok apa semua, tengok harga dia. Tak apalah, tak payahlah dah. Umi kata tak payah kan. Tahun yang sama, penghujung tahun Disember, saya bawa lagi sekali family besar saya, Umi semua adik-beradik. Saya kata jomlah kita jalan-jalan KL. Lebih kurang petang tu masuk ke Jekyll. Saya terperasan balik kain langsir tu. Saya kata ada diskaun, dia tulis sana 70%. Saya cakap lagi dengan Umi, saya kata ingat tak kain langsir? Dia kata jomlah beli, tu 70%. Tak apalah, jomlah tengok. Saya tengok harga dia, saya kata 70%. Aku tengok 6-7 bulan lepas lagi murah daripada yang ni. Dia letak sana 70%, tapi harga yang ditawarkan tu lagi mahal daripada harga yang tak ada diskaun. Tuan-tuan perempuan kena
apa ni, beware lah. Kadang-kadang peniaga ni dia kata bagi diskaun. Macam saya cakap tadi, jangan bila sesuatu barangan tu diberi diskaun terlampau murah, jangan kita confuse. Kadang-kadang benda tu tipu. Peniaga boleh syarikat-syarikat besar tulis diskaun 50 hingga ke 85%. Saya tak pernah percaya. Sebab saya pengalaman sendiri saya dah terkena lah. Jangan percaya. Memang sebab tu saya kata dia tak, jangan guna istilah ni selalu anggap inilah peluang terakhir. Oh, lepas ni dah tak ada diskaun, dah tak ada. Kalau rezeki tu rezeki kita, insya-Allah lepas tu boleh dapat murah lagi. Ataupun kalau tak perlu, tak payah beli. Ya. Baik, next. Okey, ini alamat pejabat saya, tu nombor telefon. Selain daripada ni, kalau tuan-tuan perempuan nak buat aduan, tak payah nak walk in sekarang. Kalau zaman dulu nak kena datang pejabat, nak kena naik tangga, nak kena jumpa pegawai, tak payah, telefon je. Telefon kata nak buat aduan. Saya share lagi satu nombor, yang tu saya tak letak sana. Yang ni nombor WhatsApp, lagi mudah. WhatsApp je, apa yang tak puas hati. Direct WhatsApp 019 saya tak boleh nama 2794 317. Saya ulang ya, 019 2794 317. WhatsApp je dekat mana-mana. Ambil gambar, masuk send dalam WhatsApp, isi butiran, komputer akan hantar nama apa semua, buat aduan. Saya suka kalau orang buat aduan. Saya tak tahu kementerian lain, tapi kalau saya suka. Sebab dengan tuan-tuan perempuan buat aduan, saya beranggapan saya beserta pegawai-pegawai saya yang turun ke lapangan sampai maklumat tu. Sampai ke lapangan maklumat yang kami nak sampaikan. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan perempuan dah implement hak-hak sebagai pengguna. Ya, terutamanya sebagai pengguna yang bijak. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Kalau ada pertanyaan ke apa, silakan. Nak bertanya tindakan yang akan diambil atau telah diambil terhadap jualan murah tadi yang 20%, 80%, ada ke KPNK tindakan pada syarikat-syarikat yang menawarkan harga tinggi itu? Benar ke? Baik. Terima kasih. Satu soalan yang bernas. Masa saya tengok tu, saya bukan pegawai KPDN lah. Masa tu saya pegawai custom. Tapi untuk menjawab soalan tu, memang kita ada di bawah akta perihal dagangan, ya, perihal palsu. Kita panggil perihal palsu, iklan palsu. Kita ada banyak akta, di bawah kementerian ada 11 akta. Untuk kes macam tu kita boleh ambil di bawah akta perihal dagangan ataupun akta perihal pengguna, APP singkatan dia, atau APD, ya, iklan mengelirukan. Dan denda dia beratus ribu. Ini sekarang ni sebab tu kita wujudkan permit untuk notis jualan murah. Dia tak boleh saja nak hari ni rasa nak jual murah, besok dia jual. Dia tak boleh. Kita tak benarkan. Kita minta ataupun kita kuatkuasakan pada pihak industri, kalau nak buat jualan murah kena bagi tahu kita dulu, kena hantar detail. Itu langkah-langkah pihak kementerian. Baik, ada lagi? Kalau perkhidmatan talian tu dalam ada hak pengguna ada ke? Perkhidmatan talian Banyak telekom tu, telkom tu. untuk aduan. Aduan. Boleh, tak ada masalah. Kalau dia macam ni, tuan-tuan perempuan kena faham apa sahaja. Balik pada slide nombor 1, nombor 2 saya.
Lagi sebelum ni. Ni. Siapa pengguna? Ya, setiap orang yang mendapat barangan dan perkhidmatan. Apa-apa barangan yang kita beli, apa-apa perkhidmatan, tak kisah perkhidmatan telekomunikasi, perkhidmatan taksi, perkhidmatan apa-apa perkhidmatan untuk diri kita sendiri. Asalkan bukan kita buat perniagaan lah. Kalau perniagaan, kita kena pergi mahkamah sivil. Tapi kalau diri sendiri sebagai pengguna, apa saja aduan, pihak kementerian terima. Ya? Ada lagi? Dua tiga hari ni kan, Ya. viral surat pengeluar ayam bercuti. Saya pun geram dia kadang kan. Lepas tu banyak tempat tak ada ayam tak ada lah semua. Tapi saya percaya benda ni semua konspirasi untuk menaikkan harga. Jadi apa pandangan ni? Pihak PPDN yang benda ni berlaku. Baik, terima kasih. Soalan yang saya takut Saya tak cukup. dia setakat pemantauan kita hari ini, bekalan tak banyak shortage. Walaupun saya mengaku memang ada memo daripada ladang-ladang ayam sekitar Melaka, even daripada Penang. Cuma kesahihan tu di mana ayam kena sakit memang betul. Ya, memang ada banyak ayam mati. Dan yang keduanya, alasan yang diberi berat ayam tidak mencukupi. Yang tu pun betul. Kita dah semak, pegawai saya di Melaka dah semak. Sebab masa kita berada dalam fasa pandemik, PKP apa semua, banyak ladang-ladang ayam yang dia, contoh kapasiti dia 100,000, ya, satu reban, dia masuk 50 je. Sebab masa tu banyak sektor tutup. Yang sektor yang tak tutup ni sektor isi rumah je. Tapi sektor makanan, restoran, kilang apa semua tutup. Jadi masa tu ayam banyak, keperluan tak banyak. Ya, kalau dari sudut ekonomi dia, demand and supply. Demand banyak, supply banyak, demand tak ada. Bertitik tolak daripada situ, diorang masukkan ayam untuk dibela tu tak banyak lah. Bila tak banyak, bila kerajaan buka sektor, dia mula masukkan banyak, tapi tak cukup tempoh. Dia keluarkan tak cukup tempoh, tak cukup, orang kata tak cukup haul dia. Sepatutnya dia keluarkan ayam dalam masa 40 hari, 45 hari, berat dia dalam 2 kilo 2 macam tu. Dia keluarkan awal 16, 17. Bila dia mula keluarkan macam tu, dia nak catch up balik tak boleh. Berat ayam makin menurun. So sekarang ni berat ayam sekitar bawah 1.5 kilo. Jadi ini antara alasan yang diorang bagi. Namun demikian, dia tak, kalau setakat yang saya maklum, bukan banyak ladang yang terlibat. Ya, ladang di Melaka 1, Penang 1, Shah Alam tu Melaka 2, lebih kurang saya rasa 3 ke 4 ladang. Bekalan ayam masih ada setakat hari ni. Esok saya tak boleh nak kata apa. Tapi walaupun demikian, benda ni takkan berterusan. Ya, walaupun ada orang kata ini industri nak ugut kerajaan, nak naikkan harga. Mesyuarat terakhir saya dengan menteri saya, kita sepakat kata tak apalah, kalau dia nak ugut lah. Kita tengok siapa rugi. Kerajaan tak rugi, rakyat pun takkan rugi kalau setakat tak makan ayam 1-2 hari. Even kalau tak makan seminggu pun tak ada masalah. Tak mati kita. Kita pernah mengarungi zaman, bukan saya lah, mungkin tuan-tuan perempuan, datuk nenek kita pernah mengarungi zaman Jepun, makan ubi kayu je pun. Jadi kalau diorang nak buat macam tu, kita kata tak apa, buat lah. Kita nak tengok. Setakat mana yang kita boleh pertahankan, kita akan pertahankan. Macam saya cakap tadilah, senang nak jadi keyboard warrior kalau kita tak tahu apa-apa. Kalau kita tahu, kita takkan keluarkan statement-statement macam tu. Sebab
Nak kata menteri tak buat kerja, kalau tak buat kerja, mana datang keputusan-keputusan ni? Kalau kita nak kata tak buat kerja lah. Sebab tu kalau boleh sampaikanlah pada kawan-kawan yang suka sangat nak marah, itu tak kena, ni tak kena. Boleh tak satu hari tu kita tengok apa yang kita buat pada negara, daripada kita nak duk cakap apa yang negara buat kat aku. Ada tak apa-apa yang kita buat kat negara? Sampaikanlah kat kawan-kawan tu. Kadang-kadang penat juga duk cakap itu tak kena, ni tak kena je. Tak apalah, bab ayam tu saya pun tak nak komen banyak sangat. Sebab masih dalam fasa orang kata kritikal. Tengok esok macam mana. Tapi perkara ni takkan terusan lah. Yang tu saya boleh jamin. Pantau memang kita pantau. Kita ada 83 permis. Sebab tu saya kata, saya berbincang dengan saudara Iqmal, Cik Iqmal tadi. Saya kata kalau boleh perbanyakkan sesi macam ni. Sebab saya suka berjumpa dengan rakyat, dengan penduduk, untuk kita sampaikan, untuk ada kesedaran. Istilah tak apalah, jangan. Nampak benda tak betul berlaku, komplain. Orang kita nak dibanding dengan bangsa lain lagi suka komplain daripada orang kita. Minta maaf, bangsa Tionghoa suka komplain. Orang kita tak apalah, tuan tak ada rezeki dah. Kadang-kadang saya sampai kata, tak, sekarang ni akad sain dia borang. Lepas tu balik rumah, biar saya buat. Sampai tahap macam tu. Dia tak apalah, tak boleh. Satu, jangan kata RM1, 5 sen pun dia mahu kira. Orang kita jangan kata 5 sen, RM5. Tak apalah. Ada lagi? Duh. Baik, saya ucap. Ya. Baik. Terima kasih. Yang pertama dia tak berkaitan dengan kementerian saya. Tapi tak apa, saya boleh jawab insya-Allah sedikit sebanyak. Dia berkaitan dengan Kementerian Sumber Manusia dan juga Immigration, Jabatan Immigration. Yang saya tahu, kita tak hadkan ataupun kita tak halang mana-mana negara, mana-mana warga negara untuk masuk ke Malaysia untuk bekerja di mana-mana sektor industri. Tak ada. Kita tak kata Bangla kerja ni, Indon kerja ni, tak ada. Asalkan dia ada work permit, ada permit kerja, dia boleh kerja mana-mana. Cuma masalah di negara kita ni, banyak yang tak legal daripada legal. Banyak parti daripada yang ada permit. Macam contoh saudara bagi Rohingya pemegang kad UNHCR, dia tak boleh kerja. Tapi pergilah pasar Borong KL tu, di belah luarnya. Sekarang yang dalam dah bersih dah. Kadang-kadang ada juga baiknya COVID datang. Banyak kebaikannya juga yang dia bagi. Dulu kalau masuk pasar Borong KL, dah tak tahu dah siapa warga negara, siapa bukan. Sebab kebanyakannya bukan warga negara. Tapi disebabkan COVID, sampai 2 kali ke 3 kali PKPD di Pasar Borong, mesyuarat punya mesyuarat,
kita setuju sebulat suara tak boleh ada warga negara asing dalam yang bekerja dalam Pasar Burung. Tapi di luarnya, saya saya tak boleh nak kata salah di BKL. Saya tak salahkan siapa-siapa, mana-mana agensi. Cuma saya minta kita sebagai pengguna ni apa peranan kita? Apa yang kita buat? Bukan jangan beli. Kalau kita ada maklumat, salurkan. Paling senang salurkan pada balai polis yang berdekatan. Kalau kita tak tahulah, macam contoh susah nak dapat, saya call immigration susah dapat, saya call Kementerian Semua Manusia susah dapat, terus ke balai polis berdekatan. Kata, "Encik, saya ni warga negara Malaysia. Saya tak puas hati sebab dekat sana si anu tu pekerjanya tak ada permit." Sekali kita buat report, 2 kali. Tuan-tuan dan puan, saya nak share sikit ya. Report polis ni jangan main-main. Kenapa polis suka sangat kalau kata apa-apa cik buat report? Dia satu bukti berdaftar. Sebab tu report ni kalau kita buat, bila-bila kita boleh rujuk balik pada report yang kita buat tu. Buat sekali, buat 2 kali, buat 3 kali, macam mana polis tu tak ambil tindakan? Satu hari nanti dia akan ambil tindakan juga. Tapi masalah orang kita ni bukan kata setakat kita. Kadang-kadang saya rasa macam kita pun bersekongkol sekali. Kedai Aceh depan rumah kita, tak pernah kita komplain. Kita pergi beli lagi ada. Kita nak ubah suai, kita panggil Bangladesh, kita panggil Indon. Kita nak ubah suai rumah. Kita nak apa-apa, kita pergi pada warga negara ni, foreigner dulu, daripada kita nak bantu orang kita sendiri. Jadi apa peranan kita? Kalau boleh, macam saya cakap tadi, kalau kita boleh pergi secara individu, kita pergi individu. Kalau kita rasa tak cukup kuat ni kalau pergi individu, bawa ahli KRT, bawa NGO, bawa ahli taman, pergi. Di Puchong, dinilai punya ramai warga negara Afrika, Nigeria ke Kongo ke apa. Selagi mana tak ada kes duk bergaduh, duk baling botol lepas minum arak, selagi kes tak ada kes pukul ke, tak ada kes bunuh, tak ada orang kita nak report. Orang kita sendiri duk orang kata seharian hidup sekali dengan dia. Kenapa? Kalau macam ni keadaan dia, satu hari nanti kita pergi negara dia, yang ni jadi negara dia, negara mereka, kita pula pergi negara orang lain. Sebab kita tak apa, dia tak kacau, dia baik. Berapa ramai anak-anak perempuan kita yang masuk perangkap dia. Yang baik, saya tak nafikan, yang baik ada yang baik. Tapi yang tak baik, yang tak baiknya lagi banyak daripada yang baik. Ya, peranan kita. Ya, ada lagi? Baik, saya rasa itu saja kot. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan. Saya hargai masa tuan-tuan perempuan dan sudi mendengar sedikit sebanyak perkongsian saya. Ya, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Sazli bin Siddiq Muhammad di atas perkongsian maklumat yang begitu menarik sebentar tadi. Diharap taklimat sebentar tadi sedikit sebanyak dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai hak kita sebagai pengguna. Kini tibalah kita di penghujung program. Majlis menjemput tetamu jemputan kita untuk menyertai gimik penyerahan cenderahati daripada Wakil Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai simbolik bagi majlis penutup program taklimat isu-isu semasa ini. Dipersilakan. Maka dengan itu, saya menutup majlis ini dengan ucapan terima kasih. Semoga jalinan kerjasama di antara badan kerajaan dan pihak komuniti akan berpanjangan dan dapat mewujudkan lagi semangat harmoni dan saling bantu-membantu di antara kita. Sekian saja dari saya. Terima kasih.
Semua pihak boleh diminta untuk ambil makanan. Terima kasih. Baiklah, kepada pelayar-pelayar Facebook Jabatan Penerangan Wilayah Besar Kuala Lumpur, alhamdulillah tadi selesai sudah program Taklimat Isu Semasa berkaitan hak pengguna yang telah disampaikan oleh Encik Muhammad Sazli bin Siddiq Muhammad, iaitu Pegawai Penguatkuasa kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, yang program ini yang kita laksanakan di Pusat Komuniti Penduduk Taman Beringin, iaitu anjuran Komuniti Keluarga Malaysia Teratai Taman Beringin bersama Jabatan Penerangan Wilayah Besar Kuala Lumpur bagi Parlimen Batu dan juga Kepuh. Jadi pada tuan-tuan dan puan, semoga dengan perkongsian tadi berkaitan tentang hak pengguna dapat kita manfaatkan, dapat kita mengetahui hak-hak kita sebagai pengguna, dan semoga program seperti ini dapat dilaksanakan lagi di tempat-tempat parlimen yang lain di sekitar Kuala Lumpur, kerana program ini memberi manfaat kepada rakyat Malaysia terutamanya. Jadi sekian dulu pada kami daripada Jabatan Penerangan Wilayah Besar Kuala Lumpur, dan semoga kita akan berjumpa lagi di program-program yang akan datang. Sekian dahulu pada kami. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.